Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak didik cikgu. Jadi hari ini cikgu akan teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan ikatan ion dan juga ikatan kovalen, di mana kita akan belajar tentang perbezaan sifat sebatian ion dan sifat bagi sebatian kovalen. Kita tahu bahawa kalau sebatian ion ianya datang daripada logam dan bukan logam. Jadi ia melibatkan pemindahan dan penerimaan elektron. Jadi akan ada yang menghasilkan ion positif dan ada juga yang akan menghasilkan ion negatif. So ion positif dengan ion negatif tersebut akan tertarik antara satu sama lain, maka ianya akan diikat oleh satu daya dinamakan sebagai elektrostatik. Manakala untuk kovalen pula, ianya melibatkan bukan logam dan bukan logam, sekaligus mereka berkongsi elektron. Jadi sebab itu tidak akan ada sebarang ion yang wujud di dalam sebatian kovalen. Baiklah, sekarang kita pergi kepada apakah perbezaan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Yang pertama, semua sebatian ion akan wujud dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Manakala untuk kovalen, ianya boleh wujud dalam keadaan pepejal, cecair atau gas dalam suhu bilik. Okey, yang kedua adalah ion mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi, manakala sebatian kovalen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Okey, mengapakah sebatian ion mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi? Sebagaimana yang telah cikgu maklumkan dengan awak sebentar tadi, di dalam sebatian ion terdapat ion positif dan juga ion negatif. So ion positif dan ion negatif ini akan tertarik antara satu sama lain dan dipegang oleh satu daya yang dinamakan sebagai daya elektrostatik. Dan daya elektrostatik ini adalah merupakan daya yang sangat kuat. Okey, sangat kuat. Jadi untuk memutuskan ikatan di antara positif negatif, negatif positif ini, maka kita memerlukan tenaga haba yang lebih besar. Jadi sebab itulah takat lebur dan takat didih bagi sebatian ion adalah lebih tinggi. Manakala untuk kovalen, takat lebur dan takat didihnya rendah. Kenapa takat lebur dan takat didihnya rendah? Kita tahu bahawa di dalam sebatian kovalen ini ianya dipegang oleh satu daya yang dinamakan sebagai daya van der Waals. Dan daya van der Waals ini adalah merupakan daya yang sangat lemah. Jadi kita hanya perlukan sedikit sahaja tenaga haba untuk memutuskan daya tarikan van der Waals tersebut. Jadi sebab itulah takat lebur dan takat didihnya rendah. Jadi kalau dalam exam seorang tanya dengan awak, okey, mengapakah takat lebur dan takat didih bagi sebatian ion adalah lebih tinggi? Kerana sebatian ion dipegang oleh satu daya yang dinamakan sebagai daya elektrostatik yang sangat kuat. Manakala untuk takat lebur dan takat didih bagi kovalen yang lebih rendah disebabkan oleh ianya dipegang oleh daya van der Waals yang sangat lemah. Jadi hanya sedikit saja tenaga haba yang kita perlukan untuk memutuskan ikatan. Okey, selesai untuk takat lebur dan takat didih. Seterusnya kita pergi pula kepada keterlarutan. Okey, untuk sebatian ion, ianya larut di dalam air tetapi tidak larut di dalam pelarut organik. Manakala untuk kovalen ianya terbalik, di mana ianya larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut di dalam air. Okey, bagaimanakah kita nak bagi penerangan mengapakah sebatian ion ini larut dalam air tetapi tidak di dalam pelarut organik? Okey. So, cikgu tunjukkan begini, di dalam air kita ada hidrogen dan juga oksigen. Di mana hidrogen ini berkutub positif, manakala oksigen pula berkutub negatif. So, kita tahu bahawa dalam sebatian ion adanya ion positif dengan ion negatif. Contohnya, katakan cikgu ada potasium klorida. So, potasium klorida terdiri daripada K+ dengan Cl negatif. K+ dan Cl negatif. So, bila dalam air, apa yang berlaku adalah ion positif iaitu K+ ini semestinya akan tertarik pada kutub negatif di oksigen. Manakala klorin yang klorida yang bercas negatif ini akan tertarik pada hidrogen yang berkutub positif. Okey, sebab itulah ion potasium dan ion klorida tadi di dalam air masing-masing akan pergi ke oksigen yang berkutub negatif bagi potasium, manakala bagi klorida yang bercas negatif akan tertarik pada kutub positif iaitu hidrogen. Sebab tu ianya larut di dalam air. Kenapa ianya tidak larut di dalam pelarut organik? Sebab pelarut organik tidak mempunyai kutub positif ataupun kutub negatif. Sebaliknya, mengapakah di dalam sebatian kovalen, okey, ianya larut dalam pelarut organik tetapi tidak dapat larut di dalam air?
Okey, untuk sebatian kovalent, awak kena ingat bahawa ianya tidak ada charge, ianya melibatkan perkongsian elektron. Maknanya nitrogen, hidrogen cikgu yang berada di sini contohnya tidak mempunyai sebarang charge. Jadi bila tidak mempunyai sebarang charge, maka air yang berkutub positif dan juga negatif seperti ini tadi yang cikgu tunjukkan tidak akan memberikan sebarang kesan terhadap sebatian kovalent ini. Okey, sebaliknya pelarut organik tadi dapat mengatasi gaya tarikan di antara hidrogen dengan nitrogen ini. So, ianya boleh larut di dalam pelarut organik. Okey, jadi kalau dalam exam tanya dengan awak, mengapakah dalam sebatian ion ianya larut di dalam air? Ianya larut di dalam air kerana ion positif di dalam sebatian ion akan tertarik pada kutub negatif air, manakala ion negatif pada sebatian ion tersebut akan tertarik pada kutub positif di dalam air. So, di mana kutub positif dalam air itu adalah sebenarnya hidrogen, manakala kutub negatif dalam air adalah oksigen. Okey, so selesai berkenaan dengan ketelarutan. Seterusnya, cikgu pergi kepada yang terakhir berkaitan dengan pengkonduksian elektrik. Okey, untuk sebatian ion ianya boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan aqueous dan leburan. Sebaliknya untuk kovalent ianya tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam apa-apa jua keadaan, tidak kisah dalam keadaan aqueous, leburan ataupun pepejal. Okey, cikgu fokus kepada sebatian ion. Kalau awak lihat sebatian ion ini kelas, okey, dalam keadaan pepejal beginilah kedudukannya. Okey, ianya berada dalam keadaan lattice state. Kita panggil sebagai dalam keadaan kekisi lah. Alright, kekisi pepejal seperti ini. Jadi ianya tidak boleh bergerak. Sebaliknya, dalam keadaan aqueous ataupun leburan, kita boleh lihat ion-ion di dalam sebatian ion ini bergerak bebas. Okey, jadi katakan kita nak conduct electricity. Okey, kita nak mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal seperti ini. Okey, so kalau awak lihat dekat sini, dalam keadaan pepejal, positif, negatif, ion-ion yang berada di dalam sebatian ion ini tidak boleh bergerak bebas. So, yang berada dalam keadaan fix. Sebab itulah ia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Sebaliknya, dalam keadaan aqueous ataupun leburan, kita tahu bahawa charge positif dan negatif bergerak bebas. So, sebaik sahaja elektrik dialihkan, sebaik sahaja kita attachkan dengan sumber elektrik, apa yang berlaku adalah ion-ion yang bercas negatif ini akan pergi kepada terminal positif, manakala ion-ion yang bercas positif akan pergi kepada terminal negatif. Sekaligus ianya boleh mengkonduksikan elektrik. Sebab itulah untuk sebatian ion ianya boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan aqueous dan leburan sahaja, tetapi tidak dalam keadaan pepejal. So kalau dalam exam tanya dengan awak, mengapakah ianya boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan aqueous ataupun leburan? Disebabkan oleh dalam keadaan aqueous dan leburan terdapat ion yang bergerak bebas. Manakala, okey, untuk di kovalent, okey, sebatian kovalent, ianya tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam apa-apa jua keadaan. So, ini adalah contoh bagaimana keadaan sebatian kovalent di dalamnya. Kalau kita lihat, sebatian kovalent terdiri daripada molekul-molekul sahaja. So, tidak mengandungi sebarang charge positif ataupun negatif. So, ianya tidak mempunyai ion yang bergerak bebas. Okey, so ianya hanya terdiri daripada molekul. Jadi mengapakah ia tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam apa-apa jua keadaan? Kerana sebatian kovalent terdiri daripada molekul sahaja. Okey, jadi kalau dalam molekul tidak ada ion yang wujud. Okey, alright. Tapi sebaliknya untuk ion tadi, ingat dalam sebatian ion, okey, ianya boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan aqueous dan leburan sebab terdapat ion yang bergerak bebas. Jadi kalau kita alihkan elektrik, maka yang negatif akan pergi ke positif, positif akan pergi yang negatif. Tapi ingat, dalam keadaan pepejal, ianya akan berada dalam keadaan lattice state, dalam keadaan kekisi pepejal di mana ianya tidak boleh bergerak bebas. Sebab itu ianya tidak boleh mengalihkan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Okey, kalau orang tanya pula dengan awak, mengapakah ia tidak boleh mengalihkan arus elektrik dalam keadaan pepejal? Kenapa? Sebab tidak ada ion yang bergerak bebas. Okey kelas, so
Cikgu rasa ini sahaja untuk hari ini. Ingat, ada 4 perbezaan sifat-sifatan ion dan sebatan kovalen, dan di tepi-tepi ini adalah penjelasan mengapakah sifatnya sedemikian. Jadi cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Kalau ada apa-apa masalah dan sebagainya, awak boleh terus DM cikgu. Itu sahaja daripada cikgu. Jaga diri. Terima kasih.